Itu realiti, kan? Islam di Malaysia berbeza dengan Islam yang di subkontinen. Kamu nampak kan, bagaimana kawan-kawan kamu yang daripada India, Pakistan, Bangladesh, kan? Dan Islam pada Arab, dan Islam pada Turki, dan Islam daripada di kalangan Arab itu pun berbeza di antara Arab Afrika Utara dengan Arab di Biladus Syam dan juga Arab di negara Khalij. Berbeza. Yelah, memanglah dia punya prinsipal sama, fundamental super, tetapi kita punya culture, socio-culture, itu yang berbeza. Sebab tu saya teringat dulu ada rakan daripada Jerman, dia cakap apa? Dia kata the only suitable Islam in Germany is Southeast Asian Islam. Dia kata Arab Islam is not suitable for the German people. Saya malah agak kata, ya ke? Jerman ni lagi gasol gila. Udah Morgan fikir kat sini tak sedap langsung, tak romantik. Kalau nak cari bini, dia cari bini macam mana? Tak romantik langsung. Cari Perancis apa? Perancis is the most romantic lagi. Tapi kalau perempuan biasa, ya, French, dapat suami yang daripada French, kan? Mereka pandai mengungkap kata-kata yang romantik, sebab bahasa French itu dia ada banyak cara dan intonation dia. Jadi hantar tak boleh lah. Okey dah. Ke polygamous. Okey. Ansarut Tauhid macam saya tak boleh lah. Tahu Ansarut Tauhid? Tahu Tauhid? Mengesahkan kan? Saya antara golongan yang mengesahkan bini. Okey. Okey, jadi kamu masih ada peluang boleh cuba bahasa Moroccan French girl. No, not Moroccan French. Tapi kalau Moroccan girl, dia lembut macam orang Melayu kita. Dia muka dia nampak tak cantik sangat. Tak macam Syria, tak macam apa, kan? Lebanon, tapi dia orang kasar. Tapi kalau Moroccan, subhanallah, waktu susah kita yang belajar Morocco, ramai yang kahwin dengan perempuan Moroccan. Memang dia kita belajar Jordan Mugia Sulaiman. Kita tidak duduk Bangor dah ada orang Morocco. Okay. So anyway, macam mana boleh general knowledge je. Nick boleh lagi. Okay. So okay, kembali kepada sistem tadi. Satu benda mengenai sistem percukaian. Jadi Islam hapuskan percukaian. Jadi Islam perkenalkan zakat. Zakat is different. Zakat ni bukan untuk raja, bukan untuk pemerintah, kan? Zakat untuk siapa? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada orang-orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Sebab itu dalam sejarah Islam, bila kita katakan Islam tersebar dengan mata pedang, kan? Bagaimana? Dia konsepnya lain. Dia tak datang untuk paksa sesuatu negara masuk Islam, tak pernah berlaku. Tetapi yang berlaku bagaimana? Undangan daripada rakyat negara tersebut kepada umat Islam untuk kalahkan penjajah-penjajah mereka. Kena clear lah. Kena clear. Kadang kita pun seronok kata ini jihad untuk memperjuangkan agama. Betul. Tapi macam mana kau tengok? Dari sudut mana? Tak, dia kata bila kita berjaya kalahkan sebuah negara, maka semuanya kita paksa masuk Islam. Excuse me, la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Ini ajaran mana kau bawa ni? Tok Syekh mana yang kau dengar ni? Ini tak betul kan? Sebab apa? Dalam Islam yang berlaku ialah rakyat, sama ada di Parsi, sama ada rakyat di kawasan negara Syam, sama ada rakyat di utara Afrika, mereka ini yang selama ini diperas oleh golongan pembesar di atas nama agama, apabila mereka mendengar bahawa terdapat satu agama baru daripada tempat Arab yang orang-orang miskinnya mendapat harta daripada orang kaya, dan bagi orang-orang kebanyakan tidak diperas duit oleh pemimpinnya, dan malah pemimpinnya hidup sebagai sebahagian daripada rakyat jelata. Jadi they pave the way for Muslim to defeat their rulers. Sebab kebanyakan rulers itu, kalau kita kata Empire Parsi berparsi kan, tapi bagaimana dia boleh kuasai sampai Iraq, boleh kuasai sampai
sebahagian daripada Baitul Maqdis, macam mana dia boleh kuasai sampai Yaman semua kan. Roman itu daripada Rom ataupun Byzantium, bagaimana mereka boleh menguasai siapa ni Mesir dan sebagainya. Mereka jajah kan. Jadi rakyat di negara terjajah ini, mereka ini membuka jalan kepada askar-askar Islam, dan mereka memanggil khalifah-khalifah Islam untuk datang, bukan bunuh mereka tetapi halau penjajah. Bila Islam sudah halau penjajah, Islam tak paksa mereka masuk Islam tau. Tapi Islam offer, kau masuk Islam, kalau kau miskin kau dapat zakat pada orang kaya. Kalau kau orang kaya, kau punya duit kau tak kena bagi dekat khalifah, tetapi duit kau ni kau kena bagi ke orang miskin supaya orang miskin tak curi duit kau macam Robin Hood. It is fair, square. And zakat is very volunteer. Jadi dia pun seronok. Jadi itu yang agamanya masuk Islam. Kalau untuk yang tak nak masuk Islam, kau kena bayar jizyah. Dan juga siapa yang ada tanaman dan sebagainya, kau orang kena bayar kharaj. Lebih masuk Islam sebab bayaran apa tu zakat tu lebih rendah daripada kharaj kan. Kharaj fixed. Tetapi bila zakat ini, dia banyak ruang untuk dia voluntarily bantu. Tapi yang penting duitnya semua tidak akan pergi kepada mengkayakan raja. Dan ini berlaku atas nama agama. See? Beza kan? Yang satu pihak Parsi di atas nama Azura Mazda, di atas nama apalah dia punya Tuhan Api Majusi tu kan. Ya, kalau Roman di atas nama gereja, memeras rakyat. Tetapi bagi umat Islam yang datang, di atas nama agama juga memberikan duit kepada rakyat, membawa al-adalah ataupun justice, membawa konsep equality. Jadi pada mereka lebih ambil agama baru ni. Sebab apa? Selama ini agama dalam kepala otak mereka adalah satu penginyayaan terhadap rakyat, satu penindasan golongan berkuasa kepada rakyat jelata. Tetapi bila datang Islam, dia merupakan agama kepada rakyat jelata untuk membetulkan orang di atas. Dan orang di atas itu menjadi khadam kepada rakyat. Ini konsep dulu. Tapi hari ini kalau kita lihat, dah terbalik Dan kita pun tak tahu macam mana boleh ada ulama-ulama yang justifikasikan pula di atas nama agama supaya pemimpin diktator di negara Islam menindas rakyat. Dia dah terbalik. Nampak? Dah terbalik dia punya pertimbangan apabila agama disalahgunakan untuk politik. Nampak beza? Sebab tu macam siapa ni, dia pernah tanya macam mana ruang antara agama dan politik. Saya katakan gini, kalau dalam Islam kita kena bezakan institusi agama dengan institusi politik. Tetapi kalau politik, kita tidak boleh pisahkan daripada nilai. Kita kena bezakan dua benda. Sebab ni masalah tu lah ada wartawan Jepun, Asahi Shimbun, soal saya dekat ada interview dekat apa di Singapore. So boleh-boleh dia kata, yalah, I've made a statement when I was in Putrajaya saying that every Muslims are born politicians. Dia buat homework sikit, dia duduk main, dia kata agama, religion should be separated from politics. Saya kata yes and no. It depends how you look into religion. Political institutions, yes, should be separated from. So a political institution or religious institution should be separated from political institution. But religious value must not be separated from politics. That was every Muslim believe. Contoh, dia kata, macam mana dia tak faham. Saya kata gini, dalam Islamic belief, dalam hadis-hadis, dalam ayat Quran, kita disuruh melawan kezaliman. Kita disuruh menegakkan keadilan. Kita disuruh bantu orang dizalimi. Kita disuruh berikan makan kepada orang miskin. Kita disuruh untuk taat kepada ibu bapa. Kita disuruh untuk apa? Menasihati, saling nasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua membawa konotasi politik. Dan Nabi pun kata, orang yang masuk menjadi syahid ada dua contoh. Bukan Sayyidus Syuhada. Ketua kepada orang-orang yang mati syahid ada dua.
Pertamanya Saidina Hamzah, dan yang keduanya ini open chat. Walaupun Rasulullah SAW guna perkataan rajulun. Rajul maksudnya apa? Rajul apa? Lelaki. Person. A person. Kalau kita katakan rajulun wa imra'ah, lelaki dan perempuan, dia membawa maksud lelaki. Tetapi kalau dia disebutkan, Nabi sebutkan, Quran sebutkan rajulun saja tanpa involve imra'ah, dia membawa maksud a person. Boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Ini indah bahasa Arab. Okay. Sebab tu kalau biasa yang digunakan spesifik lelaki, digunakan dhukur. Tetapi kalau kita baca Quran, banyak kata rajulun la tulihim tijaratun wala bai'un, kan? Itu bukan maksud lelaki, ya. Tetapi maksud a person. Orang. Okay, jadi Nabi sebut, dan Hamzah, dan juga a person who stood before a tyrant, orang yang berdiri di hadapan pemimpin yang zalim, fa amarahu wa nahahu, and he enjoined goodness and forbid evil of the tyrant, fa qutila, and he got killed. Satu kurniaan yang Allah berikan kepada orang yang menegakkan kebenaran, berdiri di atas pemimpin yang zalim, dia amar ma'ruf, nahi munkar, lawan korupsi, lawan pecahan mana dan sebagainya, dan dia dibunuh, mati syahid. Dan dalam satu hadis Nabi beritahu, antara golongan yang mendapat lindungan di padang mahsyar, nombor satu apa? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Maksudnya apa? Islam encourage Muslims to become politician, but a just politician. Yalah, kau nak jadi pemimpin, nak jadi imam, kalau tak jadi politician macam mana? Kan rumah duduk main PS4 leleh, orang panggil nak jadi imam. So you have to get involved in politics, kan? And Allah promised a lot of good things for just politicians, kan? Jadi tunjukkan Islam value politics, dan Islam membawa kerangka akhlak dalam politik. Islam membawa dia punya prinsip-prinsip. Tetapi ini tidak membawa maksud political institution mesti dicampuri dengan religious institution. Bagaimana? Ingat lagi tak kita cerita tadi bagaimana pemimpin-pemimpin yang zalim, raja-raja Parsi ataupun emperor Roman, bagaimana mereka memeras rakyatnya di atas nama agama. Kenapa? Kerana pemerintah itu merupakan wakil Tuhan. Siapa bagi bless kat mereka? Orang-orang agama. Mereka memeras di atas nama agama. Itu silap. Begitu juga kalau dalam Islam berlaku percampuran seumpama ini, berlaku penyalahgunaan agama untuk justifikasikan salah laku pemimpin, ataupun institusi agama dijadikan sebahagian support system kepada institusi politik, ataupun mereka menguasai institusi politik, maka pada itu tidak jadi Islamik lagi. Lepas tu orang kata ini macam secular. Saya kata it depends lah how you define secular, tapi this is not secularism, but certain degree of demarcation or separation between religious institution, bukan certain degree, the total separation of religious institution from the political institution is compulsory in Islam. Sebab tu dalam Islam tidak ada istilahnya pemerintahan golongan suci. Sebab kalau ada pemerintahan golongan suci, mereka ni tak boleh ditegur. Sedangkan dalam Islam, pemimpin wajib ditegur. Betul tak? Dan wajib dibetulkan. Kalau mereka buat silap, mereka kena digantikan. Kalau yang di atas itu orang suci, nak tegur dia nanti akan tegur agama. Kalau tegur dia, tegur Tuhan. Lawan dia, lawan Tuhan. Mana ada macam ni? Betul tak? Sebab itu ada orang kata, ada tak contoh dalam negara Islam? Saya kata ada. Dalam negara Islam moden ada dua contoh penyalahgunaan institusi politik dengan institusi agama. Kalau di Iran itu institusi agama mempergunakan institusi politik. Sebab itu mereka ada wilayatul faqih. Kepimpinan ulama, ayatullah itu berada di atas
parlimen berada di atas presiden. Dan mereka ni dipanggil Majlis Khubara, Khubar Zogan. Terdiri pada para ulama, itu memang untouchable. Mereka pun tidak dipilih oleh rakyat, dia pilih sama dia. Dan mereka memang, dan kebanyakannya menjadi chairman kepada GLC. Buat duit, kau jadi ulama dekat Iran. Kat Malaysia setakat jadi syarah advisor, boleh jadi kaya atau jadi mufti kan. Jadi lecturer. Nak datang sini pun kena ikram bayar kan. Geng Manchester nak panggil pun kena cari kena cari sponsor. Dan kalau saya mufti, saya sewa Mercedes datang ni. Atau kalau pada Iran tu saya naik Bentley. Di Saudi golongan politik mempergunakan institusi agama. Sebab itu di Saudi pemerintah mereka untouchable. Sebab apa? Adanya ulama yang akan mengatakan taat ulil amri. Lawan dia khawarij bura. Demonstrasi haram. Sebab ada sejarahnya. Penubuhan negara Saudi satu-satu negara di planet Milky Way ni. Di planet pula. Di galaksi Milky Way. Ini kita campur dengan Megatron lah kan. Bukan Megatron, apa planet tu? Cybertron, sorry. Ini tolak Cybertron lah kan. Tapi maksudnya di Milky Way, satu-satunya negara yang menggunakan nama keluarga. Saudi itu daripada Bani Saud. Daripada Ali Saud. Daripada keturunan Muhammad bin Saud. Mana ada negara lain? Malaysia mana ada Malaysia Ar-Rasmiyah, tak ada kan? Jordan main Hashimiyah. Apa dia? Jordan. Orang panggil Hashimiyah tu dia tambah belakang, tapi orang panggil Al-Urdun dia. Kat Al-Hashimiyah tu pun, Al-Hashimiyah nama keturunan, bukannya nama keluarga. Kan keturunan Nabi kan, Bani Hashim. Kan, Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Saudi memang dan kita pun tak panggil negara apa? Negara Arab. Tak, Arab mana? Saudi. Kan. Kita panggil nama keluarga dia. Satu-satunya dekat Milky Way. Tapi kalau jumpa alien boleh tanya. Dan mereka menjadi kebal kerana golongan agama sentiasa protes. Dan ini pact yang mereka buat waktu penubuhan negara Saudi. Di antara kuasa politik, gerakan politik Muhammad bin Saud dan juga dengan gerakan agama Muhammad bin Abdul Wahab. Yang orang panggil Wahabi tu kan. Okay. Jadi protection dia bagaimana? Bagi kuasa politik, mereka akan pastikan mereka akan menjaga doktrin Muhammad Abdul Wahab menjadi satu-satunya doktrin agama kat Arab Saudi dan membantunya untuk memperkembangkan. Dan oleh kerana golongan agama terikat dengan itu, mereka pun akan pertahankan kuasa keluarga Bani Saud. Jadi ada mutual interest. Dan untuk itu, sebab itu kadang orang kata, macam mana fatwa daripada Saudi? Dia kata, any fatwa in Saudi, walaupun dia bawa Quran, bawa sunnah, dia isunya bukan Quran sunnah, isu interpretation. Kita boleh pick and choose daripada Quran. Satu benda mengenai Quran dan sunnah, kita kena lihat dalam bentuk big picture, comprehensive. Dia tak boleh ambil pick and choose. Bila pick and choose, it will be interpreted out of context. Kan? Jadi macam mereka pick and choose untuk serve the interest of Bani Saud. And we have to understand that. Okay, kat sini berlaku apa? Political institution is riding on religious institution. And both are not Islamic. Sebab tak berlaku dalam Islam itu. Yang Islam berlaku apa? Sepanjang zaman, institusi ulama, kita ambil berapa? Ya? 25? Kenapa ni? Ini lah. 40 slot. 25 minutes more. Okey, tak apa. Ya? Tak, nanti kita go through. Banyakkan cakap ni dah ada kat slide lain. Dia ginilah. Dia satu. Siapa kat sini ambil selain sciences? Siapa tak ambil hard sciences? Siapa ambil sains lembut? Okay, yang ambil apa? PPE. Political philosophy. Good. Dekat? Oh, sorry. Oh, dia kita.
Ya memang. Ekonomi. Okey. Okeylah, yang lain-lain tu. Apa beza old professors dengan new professor? Dengan new lecturers. New lecturers depend on slide kan. Old professors kadang kertas kecil dia cakap tak berhenti kan. But you get a lot of things kan. I wish. Okay. Orang lain tak nak angkat, siapa lagi kan? Okay, kelas. Okay. Okay, boleh. Ini menceriakan. Menceriakan. Saya tak koyo tau. Okay. So, okay, sama mana kita? Okay, dua-dua tak Islamik. Itu tak Islamik. Kita boleh katakan ini model Muslim political experience, tapi kita katakan inilah penyalahgunaan agama dalam ruang politik. Yang berlaku kalau kita lihat kedudukan institusi ulama dalam Islam untuk apa? Dalam sejarah Islam, kebanyakan mereka menjadi the voice of civil society, to stand before the rulers. And this will jadi hub antara rulers dengan people. Kadang-kadang dia jadi apa? Dia jadi buffer zone. Dan kadang-kadang dia jadi penasihat kepada people from revolting against the rulers. They won't allow that. Sebab ulama-ulama kalau kita perhatikan, konsep dia nak bawa ialah apa? Macam maqasid lah, nak jaga nyawa dan sebagainya. Lepas tu dalam banyak kes, kita lihat macam Imam Nawawi, macam Al-A'iz bin Abdul Salam, kan? Bagaimana bila Al-Malikus Saleh dan juga Malik Zahir nak kutip cukai, nak lawan dengan Tentera Salib, dia orang pergi jumpa, dia kata tak boleh kutip pada rakyat, kau kena kutip daripada kau punya hamba-hamba semua. Dah cukup, kalau tak cukup lagi baru kau boleh ambil pada rakyat, kan? Dia buat syarat macam itu. Kesannya apa? Imam Nawawi kena penjara, Al-A'iz bin Abdul Salam kena buang negara, kan? Tapi kesannya apa? Rakyat ikut dia. Okay? Ibn Taymiyah dia stand before the tyrant. Akhirnya dia kena penjara, daripada satu penjara, dan tahu dia mati macam mana Ibn Taymiyah? Dia kena penjara. Dia kena penjara sebab kena fitnah dengan mufti dan ulama-ulama yang pemudik pembesar. Sehingga kan bila Mongol datang menyerang Syria, menyerang Biladul Syam, golongan pembesar dengan ulama'nya lari ke Mesir, takut. Jadi waktu tu Ibn Taymiyah berada dalam penjara. Jadi apa dia buat? Dia train inmates yang lain. Sebab dia waktu dalam penjara, ramai di antara inmates yang bertukar jadi ulama. So dia didik. Akhirnya mereka asingkan dia dekat bilik lain, kan? Anak-anak murid dia duduk tunggu kat luar bilik penjaga dia. Contoh macam ni, sel dia kan, dia orang tunggu kat luar. Atau inmates yang lain duduk tunggu kat tepi-tepi, dia akan ajar. Jadi bila berlaku perang, dia orang tinggalkan. Jadi apa berlaku? Ibn Taymiyah latih inmates ni tadi, prisoners, dengan anak murid dia untuk jadi mujahidin. Macam mana antara bagi contoh, kalau orang putih tanya, jihad ni cruel violence, kita kata what about D-Day kan, yang korang pergi lawan dengan Nazi semua, itu jihad lah. You call it war or whatever, we call it jihad, kan? Okay. Lagi tu kita kata yang tak jihad macam Falkland Island, that is not jihad, because you transgress against the Argentinians. Okay. But when you're fighting against the Nazi, that is jihad. So Ibn Taymiyah prepare dia punya rakyat, dan dia menang kat dua peperangan. Dan salah satu peperangan Syahab ni best. Tak berperang dia dah menang. Dia pergi request nak jumpa dengan pemimpin Mongol. Dan bila pemimpin Mongol tu jumpa dia datang seorang. Tahu tak macam mana jahatnya pemimpin Mongol, tentera Mongol. Kita baca kan sejarah, dia datang, dia serang negara, dia akan hancurkan.
Dia akan makan daging-daging, dia akan bakar, dia akan makan daging-daging ni, dan biasanya dia akan roboh-roboh. Sebab tu East Europe orang dia kebanyakan mata sepik. Kalau kita baca Storm from the East, ada satu buku, boleh belilah kat Amazon. Storm from the East, dia ceritakan tentang serangan golongan Mongol ke atas Eastern Europe. Kan Eastern Europe kulit putih tapi mata mereka macam mata saya kan. Saya besar sikit. Hidung saya dia macam. Jadi mereka tu antara keturunan Mongol. Dia sampai situ. Pernah tengok 13th Warrior? Filem 13th Warrior. Ke tak lahir ke betul? Antonio Banderas. Dia cerita tentang Ibnu Fadlan. Ibnu Fadlan ni antara ambassador dalam sejarah Islam yang terkenal. Dia macam hang tua. Macam hang tua. Hang tua ambassador kan? Rasul, dia panggil Rasul, bukan Rasulullah. Utusan. Kan? Jadi Ibnu Fadlan, dia kebolehan dia apa? Dia banyak bahasa. Macam hang tua lah. Hang tua boleh apa? 12 bahasa. Kan? Hang tua belajar 12 bahasa. Dan orang Melayu kita, antara kita punya strength, kita mudah belajar bahasa tau. Dan lidah kita lembut. Cuba rasa lidah. Sebab tu kalau qari kita sentiasa menang. Kan? Qari kita pun kalau mengajuk orang lain cakap memang jadi. Kan? Mengajuk Cina cakap, mengajuk India cakap, mengajuk Arab cakap. Kan? Memang jadi itu strength. Dan Ibnu Fadlan dia ada strength macam itu. Dia boleh banyak bahasa. Dan salah satu strength ulama kita dulu yang dinamakan sebagai ulama dululah. Sekarang lain, sekarang yang pakai serban dan jubah tu ulama. Dan ada nama Syekh Said kat depan tu ulama Habib. Dulu tak, dulu yang antara ulama tu mesti cirinya ialah dia polymath. Tahu polymath? Dia ambil admath. Tak, maksud dia apa? Dia pelbagai bidah, pakar pelbagai bidah. Contoh macam Imam Ghazali, kita nak kata dia ni Imam Ghazali pakar dari segi apa? Fiqh. Dia usul fiqh juga. Oh, dia juga sufi. Dia juga filosofi, filosofer. Dia juga mahir dalam bidang persuratan, bukan sekadar persuratan Arab, malah persuratan Parsi. Kan? Buku dia macam Nasihatul Muluk. Buku dia macam apa tu Kimia Sa'adah, itu merupakan yang ditulis dalam bahasa Parsi. Kan? Al-Kindi, Al-Farabi lagi pun dia musician lagi. Kan? Dia compose lagu. Dan dia juga dalam satu waktu physicist. Kan? Dan mereka terkenal kebanyakannya penguasaan terhadap banyak bahasa. Itu baru kualiti ulama. Itu baru kualiti ulama. Bukanlah Grant Jordan macam saya, macam apa ni, Ustaz Sulaiman hari-hari balik Malaysia terus Persatuan Ulama lepasan Jordan. Ini angkat bakul naik sendiri tau. Masuk lift naik sendiri. Tak, ulama itu kualitinya. Dan biasa ulama terkenal dengan legacy, bahan penulisan. Okay. Jadi Ibnu Fadlan dia penguasaan banyak bahasa dan dia dihantar kepada Viking. Antara tugas dia membantu Viking itu, Viking kena serang dengan Tatar, dengan Mongol. Viking kalah. Memang Mongol terkenal dia barbarian. Okay, macam itu punya jahat. Jadi bila Ibnu Taimiyah datang jumpa ketuanya, ketua dia cakap apa? Ibnu Taimiyah ajak kata, kau pergi balik, jangan serang dia. Dia orang ikut cakap Ibnu Taimiyah. Surrender. Sebab apa? Antara yang direkodkan, dia kata buat pertama kali dalam hidup dia, dia mengenali erti perkataan takut bila tengok mata Ibnu Taimiyah. That's a quality of ulama. Takut. Dia tengok mata, bayangkan Mongol, orang yang bunuh orang, hancur Baghdad semua. Dia kata bila dia tengok mata Ibnu Taimiyah first time dalam hidup dia mengenal erti perkataan takut. Dia tak pernah diajar tentang takut. Genghis Khan, Kublai Khan semua, dia pernah dengar takut. Tengok mata dan akhirnya mereka surrender tanpa berlaku peperangan. Bila mereka surrender, jadi pembesar dan para ulama sultannya balik semula ke Syria, balik semula ke Dimashq. Apa ganjaran diberikan kepada Ibnu Taimiyah? Datuk Syed.
Tan Sri Ship, pingat kebesaran diraja, dapat jadi pengurusi JLC, dapat jadi pengurusi Yayasan Agama kan. Tak, dia kena penjara semula. Dan kali ini lebih teruk, mereka letakkan dia di atas menara, jadi orang tak boleh nak dengar daripada luar. Dan dia kata apa? Dia menulis. Dia kata minta pen dengan kertas dia tulis. Sampai dia kata, "Madza yaf'alu a'da'i bi?" Apa yang musuh aku nak lakukan dengan aku? Qatli syahadatun. Dia bunuh aku mati syahid. Kan? Wa nafi siyahatun. Mereka buang negara, aku melancong. Kan? Wa sijni khulwatun. Mereka letak aku dalam penjara, itu peluang untuk aku contemplate, untuk aku meditate, untuk aku keluar, boleh buat buku. Kau nak buat apa? Buat semua memang aku untung. Dia buat apa? Buat aku menang. Ini jiwa merdeka. Kita kena ada jiwa merdeka. Kadang kita ni bila tidak ada jiwa merdeka, kita rasa oh tak dapat naik pangkat, nanti tak dapat kita macam no. Kita always look at the bright side. Kan? Dan akhirnya apa? Mereka tak kasih dia menulis, tak kasih dia pen, tak kasih dia kertas. Okey, apa dia buat? Sana bila musim sejuk, dia tak ada heater kan? Jadi dia akan bagikan kayu api, nyalakan kat dalam bilik dia, dalam penjara kan. Itulah heater, manual, primitif punya heater kan. Arang-arang tu dia tulis dekat dinding, dan terhasillah buku dia Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan. Pembeda di antara wali-wali Allah dan juga wali syaitan. Diterjemah ke bahasa Indonesia, ke Inggeris pun dah ada. Tak silap ada PDF version of it. Apa dia panggil? Saya jumpa ni. Demarcation. The demarcation between the saints of Allah and the saints of syaitan. Buku terakhir dia tulis, lepas tu dia meninggal. Dan jenazah hanya ketika dibawa untuk ditanam, sehingga kan mereka katakan lebih hampir 100,000 orang datang ke Damascus di Dimash, sehingga kan penuh bandar Dimash. Dan yang lebih menarik, musuh-musuh dia, pengikut-pengikut musuh dia pada mazhab Syafi'i juga turut mengiringi dia, sehingga kan dia katakan apa tau, lepas mereka basuh mandikan jenazah dia, geng-geng sufi yang selama ni memusuhi dia tak ada air untuk minum, ambil berkat. Dan makam dia, puak-puak sufi ni duduk berkampung sehingga beberapa lama untuk meminta berkat daripada Ibn Taymiyah. Walhal dia duduk perangi benda tu. Okay. Tapi anyway, inilah quality of ulama. Dan apa yang Ibn Taymiyah tunjukkan kepada kita, bagaimana involvement dengan politik dalam bentuk pada zaman tu, dengan sistem yang ada pada zaman tu. Dia jadi voice of the people. Kan? Okay. Dalil Qat'i dan dalil Zani. Pertama kita perlu faham, dalil ni apa? 50 dalil. Kenapa? Dalil daripada Quran dan Sunnah lah, evidence. Jadi dalil ni ada dua. Pertama dalil Qat'i, kedua dalil Zani. Dalil Qat'i ni yang tak ada khilaf, tak ada beza, memang itulah maksudnya. Contoh apa? Haram riba. Allah tu satu. Kul huwallahu ahad. Alah. Pernah dengar Ibnu Junni tak? Tak pernah dengar? Cadbury? Okay. Ibnu Junni, dia seorang ulama bahasa Arab, seorang nahwi, seorang lugawi, seorang adib. Junni itu maksudnya apa? Jini. Dia satu lakab, satu gelaran diberikan kepada dia, anak jin. Ya. Dia mahir lah dalam tafsir, dia mahir dalam fiqh dan mahir dalam bahasa. Dan satu menaik berkaitan bahasa Arab, dia macam fiqh. Dia bukan tak banyak benda yang qat'i, tak banyak benda yang ini satu je pendapat. Dia sentiasa ada dua pendapat. Siapa kalau belajar nahwu Arab, an-nahwul arabi, akan sentiasa ada konflik di antara golongan Basrah dengan golongan Kufah. Sebutan lain, hukum nahwunya lain. Jadi Ibn Junni ni, bapak dia jealous dengan dia. Bapak jealous dengan anak.
Biasalah bapak dia lebih terror daripada bapak dia. Bapak dia tak pandai macam ni kan? Jadi satu hari tu dia nak pergi musafir. Bapak dia kata dengan dia, dia kata kau nak pergi musafir, kalau orang datang tanya macam mana nanti, dia kata bilanglah saya pergi musafir, tunggu saya balik. Tak, aku boleh jawab untuk kau, tapi tolong bagi aku satu jawapan yang orang tanya semua aku boleh bilang siapa tu, aku boleh berisi jawapan, orang akan tahu bahawa aku pun sebenarnya pandai macam kau juga. Okey, simple. Dia kata, bapak, bila orang tanya apa soalan, bapak kata ada dua pendapat. Benda ni ada dua pendapat. Jadi datang. Bila datang satu kumpulan, orang kata, pakcik, Ibn Juni ada? Ibn Juni tak ada, pergi makan kan. Ni bapak dia tau. Lagi terror lah kan. Bapak dia. So kata, okey, kita orang ada muskilah. Nak tulis, tak ada tempat nak tulis. Tak ada tempat nak tulis. Whiteboard. Ayo. Okey, tak apa. Okey. Okey, at least nak kata bahasa Arab pun Quran biasa baca kan. Ada satu ayat Quran yang berbunyi afillahi syak. Pernah dengar? Afillahi syak. Adakah kita boleh syak pada Allah? Afillahi syak. Apa beza syak dengan zon? Syak ni 50-50. Saya syak lah kan, dia datang naik kereta api, 50-50, saya tak yakin. Tapi kalau zon, pernah dengar zon kan? Dalam bahasa Arab, zon ni macam 75%. Saya zon dia memang naik kereta api. Sebab apa? Dia ada tiket lah kan? Jika tu tak ada tiket minggu lepas. Tapi at least bukti tu menunjukkan saya memang 75% yakin 100%. Memang dia naik kereta api. Mana tu? Saya dengan dia lah tadi datang kereta api kan. Dia satu lagi bawah daripada syak, dia panggil waham. Waham 25%. Saya waham lah dia, macam-macam lah kita boleh kata. Itu tak kuat. Syak pun tak kuat. Sebab syak 50-50. Dalam Islam tak boleh syak. Kita kena yakin. Zon, okey, dalam hukum akam fiqah boleh zon. Tapi dalam tauhid dia kena yakin. Jadi soalan tersebut, ayat Quran kata afillahi syak. Bolehkah syak pada Allah? Jadi orang tanya kepada Bapak Ibn Juni. Bapak Ibn Juni pun kata ada dua pendapat. Kata kacau gila. Bising kan kata, kafir bapak dia lah. Kata okey, tak apa pakcik, tak apa. Nanti Ibn Juni balik, kita orang datang. Ibn Juni balik dah kata, Ibn Juni, bapak engkau dah kafir. Kenapa? Kami tanya afillahi syak, boleh tak syak pada Allah? Dia kata ada dua pendapat. Kan? Ibn Juni kata, betul bapak aku. Orang terkejut, takkan Ibn Juni pun dah kan? Dia kata tak. Dalam bahasa Arab, bacaan A itu bermaksud hal. Kan? Hal anti talibah kan? Hal anta jayyid kan? Hal anta malizi kan? Biasa dekat ISOC hal anta malizi kan? Jadi boleh dibaca ayat tu afillahi syak ataupun hal fillahi syak. Jadi Bapak Ibn Juni pun kata, orang ni suuzon kan kau. Aku malah nak cakap kata. Aku bapak dia. Okey, anyway. Dalil qat'i dan dalil zonni. Okey, dalil qat'i dia tak ada khilaf. Tak ada syak. Memang itu maksudnya. Kul huwallahu ahad. Allah satu. Tak ada. Haramnya mencuri, haramnya zina, tak boleh membunuh, wajib bulan puasa, wajib salat, wajib zakat, kutiba alaikumusiyam. Memang tak ada khilaf. Tetapi dalil zonni dia ada 2-3 makna. Contoh apa? Kita buat contoh paling simple Kita buat contoh paling simple dalam surah Al-Maidah ayat nombor 6. Ayat tentang apa? Surah Al-Maidah ayat nombor 6 tu ayat tentang apa? Jadi 3 hukum kat situ. Pertama hukum wuduk, kedua hukum mandi hadas, dan ketiga hukum tayamum. Okey. Jadi dalam ayat tersebut bila sebut tentang anggota wuduk, idza kuntum ila solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum.
Bila kamu nak solat, kamu kena ambil wudu, kamu kena basuh muka, basuh tangan sampai siku dan sapu kepala. Okey. Sapu kepala ini merupakan ayat yang zonni. Sebab apa? Ayat tu umum. Dia tak terangkan kadar sapu kepala. Dia tak cerita tentang limit nak sapu kepala. Sapu macam mana? Bila sebut kepala, mana kepala? Kepala kan? Tapi dah sebutkan basuh muka. Jadi yang kena basuh selain daripada muka. Okay. Sapu kepala. Takat mana? The whole kepala ni ke? Ataupun sebahagian kepala ke? Ataupun macam mana? Kan? Jadi ayat ni, ayat zonni ni dia terbuka untuk interpretation. Jadi kalau kita lihat dalam mazhab Maliki dan juga Hambali, dia sapu seluruh kepala berdasarkan hadis Nabi. Nabi sapu macam itu. Ada dia tambang basuh telinga. Kan? Nabi wuduk, dia sapu belakang, tarik ke depan, dan sapu telinga. Dalam mazhab Hanafi dia kata sapu kepala. Sapu guna apa? Pakai tangan, tak guna penyapu. Kan? Guna tangan. Okay. Jadi dia kata sapu kepala. Maksudnya satu tak kadarnya kadar tangan. Jadi basuh sapu gitu. Kadar tangan. Dalam mazhab Syafi'i dia kata memang kepala ini luas, tetapi nilai maksimum kepala itu setakat 3 helai rambut. Sebab tu ya kebanyakan kamu Syafi'i kan, ambil wuduk sikit kan. Okey, itu tunjukkan apa? Bertunjukkan ayat tu sendiri memang terbuka untuk interpretation. Dia panggil sebagai zonni. Okey, satu lagi. Kemudian ayat kedua tentang wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau berada junub maka kena mandi. Okey, kemudian wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkumul ghaiti falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jikalau kamu musafir. Jikalau kamu sakit dan musafir. Maksudnya apa? Kalau kita musafir, naik train sampai waktu solat, kan? Sampai waktu solat, sukar kita nak ambil wuduk, jadi kita boleh tayamum. Naik bas, kamu nak ambil wuduk macam mana? Kan, dalam bas. Mengamuk mem sebelah kan. Tayamum. Kan? Naik kereta, hujan lebat, time winter. Nak berhenti solat kat luar. Itu bukan ngarut tu kan. Pernah baca buku ni, apa tu, Zainuddin Sardar, Desperate Way to Paradise. Tak pernah tak? Zainuddin Sardar kenal kan? Yang kat London tu. Okey, dia ada satu buku, Desperate Way to Paradise. Buku menarik tu. Kamu baca memang jadi macam humorous lah buku tu. Tapi saya galakkan untuk kamu baca, dan dia ada berkait dengan sejarah Malaysia sekali. Dia berkait dengan sejarah Malaysia sekali. Okay. Tapi nak cerita kan, dah ada kritik Arab gila-gila babi dalam buku tu. Betul, saya galakkan sangat kau baca Desperate Way to Paradise kan. Ada gambar dia ada gambar apa, ada satu tunjuk pergi White House, satu lagi tunjuk nak pergi Mekah. So dia cerita lah bagaimana dia masa dia ikut tabligh tu kata berhenti time solat. Wah, ni dah waktu solat, berhenti tengah jalan. Tabligh okay. Berhenti tengah jalan, kemudian solat dekat luar ramai. Waktu tu tengah hujan, tengah winter. Tapi ni untuk syiar, untuk dakwah. Kuyuh. Macam itu. Okay. Tapi tak apalah, itu antara kita tak perlu macam itu. Islam pun tak suruh kita memberat macam itu. Jadi kita nak buat macam mana? Kita dalam kereta, kita musafir, nak ambil wuduk, pasal kita dalam luar pasal, dalam pasal, tayamum solat dalam kereta. Boleh solat dalam kereta? Tak pernah buat? Biasa buat kan? Cerita kat budak UK okey sikit kan? Okey. Apa? Senyap lah. Ya. 10 minit lagi. Okey. So, ayat tayamum apa? Dia kata apa? Fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi wujuhikum wa aydikum. Sapu muka dan sapu tangan. Tangan tu kat mana nak sapu? Ayat tu sebut tangan, dia tak sebut. Kalau macam ayat wuduk sebut sapu sampai siku. Sapu sampai siku. Tapi ayat tayamum dia sebut tangan je. Betul, dia kata tangan sampai sini kan? Nak sapu mana? Sampai sini ke sini saja. Imam Syafi'i kata
dia kena macam wuduk lah. Wuduk sapu sampai sini, jadi kita tayamum sampai sini. Mazhab lain kata sapu sampai ni ya. Sebab apa? Ada hadis daripada Salman, dia ambil wuduk, dia ambil tayamum, bukan Salman, Ammar bin Yasir, dia sapu pergelangan tangannya. Dia ada hadis. Okey, poinnya apa? Poinnya ini dalil zanni. Dalam Islam, dalil berkaitan politik kebanyakannya adalah zanni. Tetapi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan politik qat'i. Contohnya apa? Haram berlaku zalim. Kan? Menunaikan amanah. Itu qat'i, tak ada khilaf di situ. Apa itu menegakkan keadilan? Itu qat'i. Memang tak ada takwil. Waktu kadang orang kata siapa tu, keadilan ni nak tafsir ni. Tak ada, keadilan simple dia. Justice, the absence of injustice. Itulah justice. Semua licin lah, quality lah apa. Kan? The absence of injustice is justice. Kan? Dan zalim ni orang boleh faham. Pukul orang tak ada sebab. Ambil harta orang tak ada sebab. Zalim kan? Perah duit orang lain.